Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wasafiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballar risalah wa nasal ummah. Wa kashafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqika wa akhrijna mukhraja sidqika wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat lagi sama-sama kita berada di surau ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati dan merahmati kita insya-Allah. Bab yang keempat pada menyatakan kelebihan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertamanya macam biasa akan dimulai dengan ayat Al-Quran mengenai kelebihan selawat. Itu ayat yang sangat masyhur, ayat 56 surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum itu ayat 55. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu wahai orang-orang beriman berselawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang sempurna. Ini adalah satu-satunya perintah Allah yang mana Allah mulakan dulu. Bada'a bi nafsih wa sanna bil malaikah. Ulama kata Allah mulakan dengan dirinya, wa sanna bil malaikah. Kemudian yang keduanya para malaikat yang melakukannya. Barulah Allah perintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam, mengucapkan salam kepada Nabi dengan salam yang sempurna. Menunjukkan kepada selawat ini satu perkara yang sangat besar. Hubungan kita dengan Allah ialah dengan solat, dan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW dengan selawat. Dan kita sebagai umatnya perlu banyak berselawat kerana manusia yang paling hampir, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi adalah menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kami datangkan kamu bi syahidin sebagai seorang saksi. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami jadikan kamu saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Ini ayat ini menunjukkan bahawa Nabi adalah saksi penting pada hari kiamat kelak. Antara kisahnya Nabi Nuh alaihissalam
diadili dengan kaumnya. Kaum Nabi Nuh diadili di hadapan Nabi Nuh AS. Allah bertanya, adakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya? Tapi dijawab oleh kaumnya, tidak. Depan Tuhan pun membongak lagi. Depan Tuhan pun menipu lagi. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, halaka min syahid, adakah kamu ada saksi? Lalu Nabi Nuh memanggil Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyaksikan bahawa Nabi Nuh sudah menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran, menyampaikan risalah kepada umatnya. Lalu dicampakkan umatnya yang degil, yang ingkar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa besarnya peranan Nabi pada hari kiamat kelak. Dan Nabi memilih untuk memberi syafaat. Dua pilihan yang Nabi dapat, sama ada memberi syafaat ataupun separuh umatnya masuk syurga. Khayyirtu baina syafa'ah wa baina nisfu ummati fil jannah. Aku diberi pilihan di antara syafaat ataupun separuh umatku dalam syurga. Tapi Nabi pilih syafaat, bukan separuh umatnya dalam syurga. Karena kalau Nabi pilih separuh umatnya dalam syurga, dalam separuh tu confirmlah dah ada orang-orang soleh, wali-wali Allah, sahabat-sahabat Nabi. Kalau syafaat, orang-orang soleh, wali-wali tak dapat syafaat. Karena syafaat Nabi untuk orang yang layak masuk ke neraka. Inna syafa'ati li ummati min ahli al-kabair. Dalam hadis Sahih Bukhari sebut, sesungguhnya syafaatku untuk umatku yang berdosa besar pada hari kiamat kelak. Hadis Sahih Bukhari. Maknanya yang dah layak ke syurga memang ke syurgalah. Jadi Nabi nak cari yang ke neraka pula. Maknanya ini kebijaksanaan Nabi. Nak memastikan lebih daripada separuh umatnya masuk syurga. Dan ternyatalah berbaloi pilihan Nabi ni, kerana majoriti umat manusia dalam syurga ialah umat Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, hadis yang baik sanadnya, yang kuat sanadnya. Dia kata, inna ahlal jannah mi'atun wa ashruna saffa. Sesungguhnya ahli syurga ada 120 saf, 120 baris. Samanuna minha min ummati, 80 di kalangan 120 tadi adalah umatku. 2/3 ahli syurga ialah umat Nabi Muhammad SAW. Ini kebijaksanaan Nabi. Nabi memilih syafaat daripada memilih separuh umatnya masuk ke syurga, untuk memastikan ramai di kalangan umat-umatnya masuk ke syurga Allah. Dan pastilah kita nak mendapat syafaat tadi, kita kena rapat, kena dekat dengan baginda Nabi SAW. Antara untuk kita dekat dengan Nabi ialah dengan berselawat. Nabi sebut, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Sesungguhnya awlan nas, manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah manusia yang paling banyak selawat. Di sini menunjukkan bahawa kalau kita nak dapat syafaat, kita ni adalah pendosa yang banyak buat dosa. Dosa dengan manusia, dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak, dosa dengan majikan, dosa dengan manusia, dosa dengan Allah.
Ha. Jadi kita tak tahu satu amalan pun yang kita buat Allah terima. Seperti mana kata seorang salafus salih, Dohak bin Muazim, berkata, aku tak pasti adakah pada hari ini telah naik satu amalan aku ke langit. Maksudnya yang Allah terima kan. Itu orang soleh yang berusaha keras untuk ikhlas. Kita tak ada struggle pun, struggle dunia aja. Pernah tak kita kusut, sesak nafas, rusing, fikir semalam, ya Allah, dosa, tak khusyuk, tak buat baik. Pernah rasa menyesal, rasa kecewa, stres dengan kita kurang akhirat. Yang banyaknya stres dengan kerja dunia. Kita nak tahu kita ahli dunia ke ahli akhirat, yang mana lebih yang kita streskan. Macam seorang sahabat Thauban, dia sampai pucat lesi, stres tu. Nabi tengok, ma balaka ya Thauban, kenapa kau Thauban? Kata, aku fikir pasal akhirat ni. Adakah aku dapat bersama dengan kau ya Rasulullah? Itu dia fikir, itu yang sabut kepala dia. Sabut kita hujung bulan macam mana? Sabut kita hujung tahun macam mana? Sabut kita anak isteri macam mana? Sabut dia tentang akhirat. Sedangkan dia adalah hamba. Bukan ada duit apa benda pun. Menumpang lah. Dia Thauban, maula Nabi kan, hamba Nabi. Tapi yang dia serabut sampai dia pucat lesi, Nabi tegur dia, Nabi perasan perubahan diri dia, ialah dia kata, bagaimana aku nak bersamamu dengan kau ya Rasulullah. Kalau aku ahli neraka, pasti aku tak dapat jumpa dengan kau. Kalau aku ahli syurga, tentulah aku syurga yang bawah, kau syurga yang atas. Tak ada can juga. Itu yang diserabutkan dalam hati dia. Bukan nak makan apa esok, nak duduk mana esok, nak pakai kereta mewah mana esok, tak. Kita stres, sofa jiran baru sebelah yang cantik. Sofa kita masih buruk. Kita stres, rumah sebelah tu dah awning dah makin elok. Kita awning yang tahun 2000 tak tukar lagi. Kan? Tak stres, kita tak bangun tahajud. Tak stres, tak sembahyang jemaah. Seorang salafus soleh tu stres. Tertinggal sembahyang jemaah isyak. Dia buat sembahyang isyak 27 kali. Nak bagi sama kat pahala 7 kan. Buat 27 kali. Kita tak ada apa, tertinggal. Selalu relax. Tapi tak dapat job. Hai, sabut. Apa bang? Aduh, bengang betul lah. Tak pergi tahu abang. Job baik, senyap je kawan abang ni. Tahu-tahu dah dapat. Marah kawan. Tak dapat job, marah, melenting. Kecewa. Sabut. Tapi pahala tertinggal. Amalan tertinggal. Semalam hari Senin tak puasa kemarin. Malam tadi tak tahajud. Sembahyang isyak tak sembahyang kat masjid, tak rasa apa. Itu kita ahli dunia ke ahli akhirat. Bila ahli dunia tu masuk syurga tu nampak jauh. Sebab tu kita perlu Nabi ni, perlu sangat. Selagi mana kita mati dalam keadaan iman, kita ada can lah. Sebab water kabel kita Nabi. Syafaat ni kira kabel lah. Syafaat ni orang tengah. Contoh ada suatu cerita, seorang sahabat tu dia bercerai, Barirah. Nama perempuan dia Barirah. Suaminya Mughis. Bukan Muiz, Mughis. Tapi orang Melayu tak ada nama Mughis. Tak ada Mughis. Muiz ada. Mughis. Kalau Mughis lain tak. Mughis. Mughis ni yang maknanya aghas, yang minta tolong. Yang sangat memerlukan pertolongan. Mughis. Ya Hayy Qayyum aghithna. Jadi dia bercerai ya. Lepas tu Mughis ni menyesal menceraikan isteri. Macam orang sekarang lah. Dah cerai baru dia menyesal. Kan, nak kembali pada Barirah. Masa dah habis iddah kan. Jadi kena minta persetujuan isteri lah. Bekas isteri. Kalau tak habis iddah,
isteri tak boleh nak buat apa dah. Kalau suami nak rujuk, redha je lah. Mana cerai itu belum free lagi kan. Kecuali cerai 3 lah. 1, 2, anytime suami boleh rujuk balik. Tak perlu redha isteri pun. Suami kata, "Ai rujuk," terus automatik rujuk. Tak boleh. "Ai tak nak, ai tak nak." Tak boleh. Tak ada, itu kuasa lelaki kan. Tapi dah habis iddah, dia menyesal. Dia menangis-nangis nakkan si Barirah tadi. Menyesal. Ini orang lelaki, ni kerja orang lelaki lah. Dah bercerai baru menyesal. Kan? Masa tak bercerai nampak orang lain lebih segak. Nampak nenek bedah apa nampak lagi segak daripada isteri. Kan? Tapi penyesalan tak berguna, dia tak nak. Akhirnya Nabi kesian. Kesian si Mughis ni angau kan. Seorang-seorang angau. Maknanya, ialah permuram durja. Mengatakan. Sedih je kan. Monyok kan. Jadi, Nabi jumpa Barirah. Afala raji'tihi. Kenapa kau tak nak bersama dengan Mughis? Kata Barirah, hal hadha amrun? Hal amartani? Adakah ini perintah? Kalau perintah aku kena ikutlah. Kau rasul, aku umat kau. Nabi kata, la, ini kau perintah. Inna ma'ana asfa'. Aku nak, itulah syafaat tu. Orang tengah. Tu nak bagi faham apa nak syafaat. Mana senang kata, bahasa mudahnya, syafaat ni kabel lah. Kabel akhirat. Kita tak ada kabel akhirat yang lebih besar daripada kabel Nabi. Mana kabel? Kita macam di dunia lah, tak layak masuk kerja tapi ada kabel. Macam itulah, tak layak masuk syurga, ada kabel. Kabel besar kita di akhirat Nabi. Dan memang dari segi realiti memang kita tak layak. Amal apa yang kita rasa betul-betul Allah terima? Susah. Dengan tak khusyuknya, dengan riaknya, orang puji seronoknya, orang tak tahu. Orang puji amalan kawan kita, kita terasa pula, aku pun buat. Dah tak ikhlas tu. Dalam hati lah bukan cakap pun. Aku pun buat. Bos puji kawan kita buat baik, aku pun sama. Dalam hati. Itulah hati kalau dia munculkan kat mulut dia lagilah nampak kepoyoannya. Bos I pun buat apa? Orang semua pandang dia. Poyo nak jenis nak minta puji. Dalam hati pun Allah kira. Jadi apa korban baru ni? Ada hati kita rasa seronok, bangga, habis. Apatah lagi kalau kita menunjuk, kita seronok, kita tunjuk dekat contohnya kan kita senang Facebook, amalan kita kan. Lepas tu tak ada orang nak like sangat. Allah, kenapa tak ada pula? Confirm tak ikhlas. Kalau banyak like seronok pun asyik tengok je, tak ikhlas juga. Sembunyi pun kadang-kadang tak ikhlas. Ini yang zahir lagi mudah tak ikhlas. Yang sembunyi pun mudah tak ikhlas. Bukan mudah, boleh tak ikhlas. Yang sembunyi pun yang orang tak tahu pun. Macam tadi kan, orang puji kawan kita rasa, aku pun buat. Itu pun habis. Sebab tu mana cara kita punya amalan yang ikhlas. Lagi-lagi ceramah ustaz ni lagi payah nak ikhlas. Macam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan. Bila dia meninggal, orang mimpi dia, apa yang Allah buat. Dia kata, tahat tilka ibarat wa faniat tilka isyarat. Ceramah aku, sharing aku habis. Masih sikit pun, sebab Allah kata Allah nak yang pure, pure. Allah nak yang betul-betul 100% untuk Allah. Ada 1% habis. Sebab Allah sebut innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisa. Khalis ini memang pure betul. Tak ada 1% pun riak, ujub, sombong, belagak. Kita memang susah. Jadi satu amalan pun susah. Kalau orang tak panggil kita haji, terasa ini hajah lah ni. Itu dalam hati, kalau cakap lagi poyo. Saya haji. Itu lagi poyo. Kalau dalam hati pun Allah dah tahu kita tak ikhlas. Kalau cakap tak saya sebut. Jadi sebab tu kita perlukan selawat ni, perlu. Sangat perlu. Ada seorang lelaki yang dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Mati buruk. Tubuhnya, wajahnya semua hitam. Gelap. Dia orang Arab putih kan. Kemudian anak ni menangis. Dalam menangis sedih. Ayah hilang. Ayah meninggal kan. Sedih. Ayah dia tiba-tiba gelap. Memang ayah dia memang orang yang culas. Orang yang orang kata nakal lah. Semayang, puasa semua kan. Tak tahulah dosa apa dia.
dalam kitab sebut umum lah. Umum. Dia pendosa lah. Hitam. Bertukar. Macam cerita apa tanah kubur. Jadi dia pun menangis sedih sampai dia tertidur, anak dia. Tiba-tiba dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah usap ayah dia dengan berkat selawat yang ayah kau buat. Putih bersinar, lebih percaya, lebih putih daripada sebelumnya. Bangun-bangun sama macam dalam mimpi tadi. Rasul tak adalah bangun-bangun tapi putih sama. Rupanya ayah dia tak pernah tinggal selawat 100 kali setiap kali sebelum tidur. 100 kali, bukan banyak pun. Kita boleh tengok bola 2 jam, tengok layan sinetron sejam setiap hari. 100 kali tu berapa minit je, tak boleh 5 minit pun. Sekejap je. Tapi kita banyak alasan lah. Kita boleh balik kampung berhari-hari. Maknanya ini kabel kuat kita lah, kabel kuat. Kabel dunia banyak haram. Tak layak dapat kerja tapi kabel dosa lah. Itu tak amanah. Itu yang Nabi sebut. Tanda-tanda kiamat. Bila hampir kiamat, manusia dah tak ada amanah. Iza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Bila diserahkan sesuatu pada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Sekarang banyak ustaz-ustaz TikTok. Mana itu antara tanda-tanda yang kalau ustaz tu layak apa tapi keluar hukum macam-macam pelik-pelik. Nak marah ni. Kita tak pandai dia buat. Macam baru ni kan tapi dia dah tak pada balik. Dia kata apa? Jual cedok boleh harus kan. Tapi dia pada balik orang tegur dia. Banyak lagi lah. Ada pula. Yang paling kerap yang daripada sekejap kecil kita dengar sampai sekarang pun ada. Solat lambat berdosa besar. Tak ada mana-mana mazhab kata kalau kita baca kitab fiqh tak ada kata solat lambat dosa besar. Solat dosa tu kalau luar waktu. Nabi sebelah hadis kan, hadis dhaif. Sembahyang ni awal, tengah dan hujung. Mana awal rahmat redha, hujung kemaafan. Maksudnya tak berdosa cuma elok awal lah. Tak ada. Sebab dalam kitab usul fiqh kita belajar, saya ajar usul fiqh setiap Selasa. Sebab tu usul fiqh ni penting kan. Usul fiqh ni bagaimana nak tahu, nak mencanai hukum daripada sumber. Mana fiqh ni macam makanan yang dah siap. Usul fiqh ni nak kalau bahan mentah tu sumber lah. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau sahabat, istishab. Itu bahan-bahan dia. Jadi cara nak mencanai tu, cara apa nak adun. Macam kalau tukang masak lah biasanya, chef kan, panggil apa? Daripada bahan kepada makanan, panggil apa? Nak masak tu lah. Nak masak tu, itulah usul fiqh. Jadi, dalam usul fiqh sebut, solat ni wujud muasa', wajib yang luas. Awal, macam haji lah. Kan? Di Malaysia berapa ramai orang yang buat haji awal? Itu berdosa besar. Sama juga. Haji pun wujud muasa'. Wujud yang luas. Mana kita, bila ada kemampuan, tanam azam lah nak pergi haji. Mana bukan bila dah sampai duit tu terus wajib tak buat berdosa. Ramai berdosa macam tu. Sama tak macam sembahyang. Tapi ustaz ni pada dulu sampai sekarang dengar kan. Dulu lagi lah siap masa kecil. Dia baca ayat Quran innamaz nasi'u ziyadatu fil kufr dalam surah At-Taubah. Sesungguhnya orang yang melambatkan sembahyang menambah kufur. Kafir terus. Ni saya dengar dulu lah kecil tu. Sekarang pun tengok dalam IG ada seorang ustaz tu tegur dah. Tapi dia senyap. Cuba. Kalau ada tak apa. Kalau khilaf ulama tak apa. Kita bukannya jenis. Nah, orang kata aku punya confirm betul. Dosa besar kan. Jadi itu antara trend-trend zaman sekarang. Nak bagi orang kata, nak bagi apa? Up. Kan. Sedetik ibumu terasa hancur segala amalan-amalanmu. Dahsyat. Mana ada begitu? Kalau gitu saya pun derhaka. Tak mungkin kita tak pernah ibu terasa kat kita. Tak mungkin. Ibn Hajar baru ni belajar kitab Ridho Sharih tentang derhaka. Ibn Hajar kata, okok ni sesuatu yang lebih daripada kebiasaan. Bukan yang biasa sakit hati. Memang semua. Sedangkan
Dosa okok derhaka ni nombor 2 lepas syirik. Akbarul kabair. Ini kadang penceramah dia over sangat. Sikit pun terasa habis dosa, habis derhaka, habis kita. Ini tentang akhir zaman. Akhir zaman ni, iza wusil amru ila ghairi ahli, bila urusan sesuatu tu tidak diserahkan pada ahlinya. Diserahkan pada yang sampai siapa yang pandai bercakap, siapa yang pandai buat atau video-video YouTube dan sebagainya, maka orang terima. Saya ada kawan tu alim bagian hadis. Alim bagian hadis. Tapi masjid pun tak ceramah. Orang tak panggil. Maksudnya cakap tak sedap. Untuk guru saya, orang Kemboja duduk kat Kedah, meninggal lah. Baru meninggal aksiden. Kalau tuan-tuan tahu, perasan tahun lepas, ada yang kereta Viva terbakar dekat Pokok Sena. Dekat Pendang. Apa pasal nak? Dia nak potong, tak lepas, langgar 4x4, terbakar dan meninggal. Itu ustaz saya lah, Tuan Guru Haji Yahya Asy'ari. Kita ada semua kita Arab tulis. Dia orang Kemboja, orang Campak ni macam Melayu lah, Campak dah. Asal daripada Kemboja. Dia tak ada macam ceramah kat masjid, tak ada. Sebab dia slow je kan. Dan jika daripada Allah Ta'ala maknanya rahmat. Begitu. Kalau agak saya ceramah macam itu, tuan-tuan semua tidur. Maknanya itu fitnah zaman akhir zaman. Orang tengok siapa yang cakap sedap, siapa yang petah berkata-kata, siapa yang indah bahasanya, siapa yang pandai menarik perhatian orang ramai. Itu fitnah akhir zaman. Berhati-hatilah. Jadi selawat ni tuan-tuan, kita kena push diri kita. Sebab saya dah sebut tadi, kita ni memang pendosa. Bukan saya sebut, Nabi sebut. Kullu bani Adam khata'. Kita kena cari berapa jumlah selawat yang kita nak bagi setiap hari. Lagi banyak, lagi bagus. Nabi sebut, man salla, sebelah tu, man salla alayya salatan wahidatan, sallallahu biha asyar. Sesiapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sini ada 40 kelebihan kan. Macam-macam. Sekali je, seperti mana pahala 10 kali ganda. Siapa yang selawat 1000, konsisten 1000, tidak mati sehingga mana Allah akan berikan bisyarah, berita gembira syurga. Ada seorang sahabat tu, dia kata, kam aj'al salati alaika fil yaum. Sehari semalam berapa banyak yang aku nak peruntukkan selawat? Dia tanya, banyak mana nak selawat ni? Ya Rasulullah. Mula-mula dia kata, sepertiga ya Rasulullah. Sepertiga ibadahku selawat. Nabi kata, baik, tapi lebih lagi baik. Dia kata, 1/2 ya Rasulullah. 1/2 ibadahku, 1/2 hidupku ni untuk selawat. Nabi kata, baik, lebih lagi baik. 2/3 ya Rasulullah. Nabi kata, baik, lebih lagi baik. Kan? Kalau gitu, aku jadikan seluruh ibadahku adalah untuk selawat padamu. Maksudnya, masanya penuh dengan selawat. Full time selawat. Ahli selawat full timer. Kan? Maka Nabi kata, izan yukfar zambuka wa yukfar hammuka. Kalau begitu, dosamu semuanya gugur dan masalahmu semuanya Allah akan settlekan, selesaikan. Jadi kita perlu sentiasa perhatikan berapa kita punya selawat sehari-hari. Kalau belum ada wirid ni panggil amalan harian yang tetap, rugilah kita. Rugi kan. Kita kena start sekarang lah. Hari ni, berapa kita nak bagi. Lebih tak apa. Contohnya 50, 30, 20. Terlebih tak apa, jangan terkurang. Buat tak kira lah. Waktu kita hari bekerja ke, hari cuti ke. Bila masa sekalipun, kita ada masa untuk selawat. Kerana tidak banyak. Selawat 100 kali yang tadi saya sebut. Pendosa, penjahat yang selawat tak pernah tinggal 100 kali. Akhirnya Allah ampunkan dosa dia dan Nabi usap wajah dia dalam mimpi anak dia. Dan bertukar menjadi cerah. Mana itu 100. Lebih lagi baik. Kita selawat dengan penuh perasaan, penuh kasih sayang. Kalau kita lihat surat 48 ni,
pelbagai jenis-jenis selawat. Selawat Nuriyah, selawat Nuril Anwar, Sayyidi Ahmad Badawi, selawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selawat Fatih, ataupun selawat yang biasa pun tak apa biasa. Selawat apa? Selawat yang Nabi ajar tu, selawat Ibrahimiyah. Jadi kita perlu ada amalan selawat ni kerana Nabi lah harapan kita. Kita penuh dengan dosa. Dosa yang banyak dan juga kewajipan kita pada Allah pun banyak tak tertunai. Kita punya misi kita untuk mengamalkan Quran dan hadis pun banyak lagi tidak terbuat. Quran ada lebih 6,000 ayat, hadis-hadis ada lebih sejuta hadis. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal, seorang dia je pun dah hafaz sejuta hadis. Kata Abu Zur'ah, Imam Ahmad menghafaz sejuta hadis. Sanad dan juga matan. Sanad, dia punya rangkaian-rangkaian perawinya. Matan ni adalah lafaz hadis tadi. Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad seorang aja dah sejuta hadis. Imam Bukhari 200,000 hadis. Jadi kita hidup di dunia ni dah lama, 30, 40, 50 tahun. Tapi kita dah mencuaikan untuk memahami Quran dan hadis. Ajarannya, kita dah cuaikan. Kerana kita sibuk dengan dunia. Masa kita untuk dunia sangat banyak. Untuk vacation, untuk kerja, untuk part time pun kerja. Sekarang ni bukan satu kerja, berkerja-kerja kan. Tapi bagaimana amanah kita? Sebab tu amanah ini tidak disanggupi oleh gunung, langit dan bumi. Inna aradna al-amanata ila as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha. Sesungguhnya kami ajukan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Amanah Islam, amanah Quran dan hadis ni. Allah dah offer kepada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi semuanya fa'abaina, semuanya tak mau. Bukan sekadar tak mau, wa ashfaqna minha, dan mereka sangat takut. Sangat takut. Bukan biasa-biasa punya takut. Takut sangat untuk terima amanah ni. Fahamalahal insan, manusia yang kerdil, manusia yang kecil ini yang terima. Sebab tu kita ni sangat-sangat jauh daripada kesempurnaan. Sangat jauh. Jadi syan kita untuk ke syurga dari segi realitinya susah. Bukan mustahil tapi susah. Tapi inilah harapan kita. Harapan terakhir kita ialah Nabi kita. Sebab tu Nabi beritahu likulli nabiyyin dakwah mustajabah. Qad da'a kullu nabiyyin da'watah. Da'watah. Illa ana. Nabi kata semua Nabi ada permintaan istimewa. Permintaan besar, doa besar. Semua Nabi dah guna doa-doa tadi. Permintaan-permintaan tadi. Semua dah guna. Kecuali aku. Aku je belum guna. Kenapa Nabi tak gunakan doa special tadi? Ikhtaba'tu li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa ini untuk umatku pada hari kiamat. Maksudnya Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa AS dah guna doa-doa. Tapi Nabi simpan untuk kita. Betapa kasihnya Nabi pada kita. Kalau kita nak bertaubat pun sebaik-baiknya taubat di hadapan Nabi kan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dan sekiranya apabila mereka buat dosa, ja'uka, mereka datang kepada kamu hai Muhammad. Fastaghfirullah, mereka minta ampun di hadapanmu hai Muhammad. Dan kamu minta ampun sama kepada mereka. Mana Allah Ta'ala bila melihat umatnya, umat Nabi Muhammad datang kepada Nabi Muhammad, minta ampun, minta doa. Dan ketika itu Nabi pun turut minta sama untuk kita. Dengan syarat kita minta depan Nabi, sebelah Nabi. Kalau kita minta, lidah kita banyak mengumpat, mengutuk, mencerca lah. Nak banyak mengutuk
Lidah kita lebih banyak sebut nama orang daripada sebut nama Tuhan. Lidah kita banyak maki hamun daripada kita berselawat. Lidah kita sebut dunia daripada sebut akhirat. Bukanlah tak layak berdoa, tapi ialah kalau kita sendiri kan. Kalau orang tu duduk mengutuk kita tiba satu hari, bang minta bang. Tengok kecil besar budak ni. Kan? Time susah datang kat aku. Time senang tak ada. Nabi menyebut ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Hadis sahih Muslim. Kenal-kenallah Allah masa senang kamu, nescaya Allah kenal kamu masa susah kamu. Maknanya kita ni bukan tak boleh berdoa. Memang dituntut berdoa, disuruh berdoa. Tapi yalah, kalau ada Nabi yang doakan untuk kita lagi baik. Kita datang bertemu dengan Nabi. Kita minta pada Allah keampunan, doa-doa kita. Nabi akan doakan sama untuk kita. Ini kelebihan kita pergi ke Madinah. Ziarah Nabi. Ada peluang kita ziarah Nabi. Pergi haji, umrah, kita ziarah Nabi. Kerana Nabi ni bukan hanya penyelamat kita di akhirat. Di dunia pun Nabi sungguh-sungguh untuk memastikan kita adalah di kalangan orang-orang yang taat. Nabi sampai menangiskan ummati, ummati. Bukan semasa Nabi nak meninggal. Itu hadis palsu kan. Semasa Nabi sihat, Nabi baca Quran, tengok ayat-ayat Quran. Umat-umat dulu diseksa. Kaum Nabi Lot terbalikkan bumi dia. Lagi Nabi Musa, Fir'aun tenggelamkan. Ada yang dihujani dengan batu. Macam-macam seksaan. Maka Nabi tengok dalam Quran, Nabi menangis. Fabaka. Nabi baca Quran sampai menangis. Keluar air mata. Kita baca juga, keluar air liur. Tertidur kan. Khusyuk sangat. Kemudian Jibril turun. Dia tengok Nabi menangis. Jibril turun. Kenapa? Nabi mencerita, aku sedih melihat umat-umat lu terseksa. Aku bimbang umatku pun sama. Umatku pun kufur ataupun keluar daripada Islam. Ataupun engkar dengan syariatnya. Maka malaikat pun jumpa dengan Tuhan. Cerita apa yang berlaku. Tuhan bagi jaminan. Tuhan kata, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sesungguhnya kami jamin, kami akan redha pada umatmu. Kami akan jaga umatmu. Kami tak akan menyakiti. Sebab tu tak ada berlakunya seksaan yang menyeluruh. Sekarang pun banyak orang hina Nabi. Tak ada yang cacat pun. Kau buka baju lepas tu. Jadi orang cacat ke tak ada. Elok je. Ada orang tolong 40,000 dapat lagi. Sekejap dapat 40,000. Keluar dah. Tapi kena tangkap balik dengan Jawi. Kan? Hina sana, hina sini. Yang dekat Kelantan pun hina. Dekat Puchong pun ada. Mana-mana ada. Tu yang peguam tu. Yang dua orang tu kan. Perempuan tu. Tak sudah-sudah mengkritik. Agiu Islam, agiu Nabi. Baru-baru ni. Pasal korban. Kata Nabi Ismail ni. Nabi Ibrahim ni macam orang gila. Yang ada penyakit apa? Nak sebut susah. SKI. Apa? Nak susah sebut. Saya orang Jawa. Jadi dia kata dia umpamakan lah. Kan orang-orang gila ni kan dia bunuh anak bini kerana dapat bisikan, mimpi kan. Jadi dia samakan Nabi Ibrahim pun dapat mimpi suruh sembelih anaknya macam tu lah. Elok je Ustaz, tak ada apa-apa. Elok, sihat, kaya je. Peguam lagi, banyak job lagi. Dua orang ni dah lama dah. Rasa nak sebut 2 ekor je. Rasa tak sebut lah. Elok je. Ini zaman istidraj. Ini zaman istidraj. Kau buat apa saja. Tunggu. Innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fil absar, Allah sebut. Kami lewatkan seksaan pada hari kiamat yang mana terbelalaklah mata-mata manusia. Terkeluar daripada mata. Maksud ini zaman istidraj. Zaman dulu, zaman Nabi hukum. Ibnu Khattal, seorang pegawai zakat yang rampas harta zakat. Bunuh pegawai atasan zakat dia. Dan dia upah, duit banyak, dia upah penyanyi-penyanyi hina Nabi. Dia kemudian lari, dah tahu
Orang Mekah kalah dengan Nabi, pembukaan kota Mekah, Nabi dah berkuasa, dia pelari dekat Kaabah, dia berpaut pada Kaabah, Nabi kata, uqtuluh, bunuh dia. Ada yang hina Nabi, Allah hukum dengan benda yang nyata, benda yang nampak. Macam cerita apa tadi? Penghuni kubur, bukan apa? Tanah kubur. Ni tak, nama tak ada. Tadi Ibnu Khattal, yang ni ulama pun tak tahu nama dia. Dia Kristian, masuk Islam. Dia tulis wahyu Nabi, dia baca surah Baqarah, dia hafal surah Baqarah dan sebagainya. Maknanya dia ada intelijen, ada kecerdikan, kepandaian. Nabi gunakan dia untuk membantu. Tapi dia murtad. Masa murtad tu hina. Dia kata, ma yadri Muhammad illa ma katabtu lahu. Muhammad tak tahu apa-apa. Semuanya yang aku tulis. Macam wabi-wabi menteri sekarang lah. Banyak yang dia cakap tu, dia tulis oleh pegawai dia, SU dia yang perah otak, dia yang seronok bercakap. Taklah semua, tapi banyak begitulah. Tapi dia dakwa sama dengan Nabi. Dan Nabi ni semuanya aku yang tulis. Aku yang siapkan bahan-bahannya, wahyu dan sebagainya. Dia hina Nabi. Lepas tu mati, tak lama mati. Bila mati tu, orang-orang kafir tanam dia. Ini dalam Bukhari atau Muslim, hadis sahih. Bila orang kafir tanam dia, esok pagi keluar jenazah dia. Jasad dia keluar. Jadi diorang tuduh Nabi, ini kerja-kerja Nabi lah. Ni dengki ni, benci dekat dia. Korek jenazah dia, korek kubur dia. Diorang tanam dalam lagi. Esok keluar lagi. Esok pagi je keluar. Diorang mentuduh Nabi, ini kerja Nabi dan para sahabat. Diorang tanam, kali ketiga tanam sedalam-dalam mungkin, mastata'u, semampu mungkin. Dah 2 kali dia tuduh Nabi buat, kali ketiga keluar lagi. Kali itu dia tak tuduh sebab dah habis dalam dah, tak mungkin Muhammad sempat nak keluarkan benda ni. Malam tanam, esok pagi keluar, senang-senang keluar. Ini kerja Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menghina Nabi. Tapi zaman sekarang semua orang kata tak ada apa-apa pun, relax je. Ada yang maki hamun, yang makian yang lucah, nak dengar pun tak gamak kan. Yang kat Kelantan sangat lucah, sangat teruk. Tuan-tuan, selesai tutup kan. Ayat pasal murtadnya orang yang hina Nabi ni, sebenarnya apa kisah dia? Ayat 65-66 surah At-Taubah. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya mereka, orang-orang munafik, kenapa kau mempersenda Nabi? Kami main-main je, kami suka-suka. Apa ayat dia orang tu? Sehingga mana Allah kata, la ta'taziru. Tidak ada kemaafan bagimu. 66. Tadi 65 ni 66. Surah At-Taubah. Tidak ada kemaafan. Qad kafartum. Sesungguhnya engkau telah kufur. Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Apa ayat dia? Besar sangat ke? Maki dia. Dia kata apa? Dia kata, ini masa perang Tabuk, dia kata Muhammad ni mana mungkin mengalahkan tentera Rom. Muhammad pengalaman tak ada apa, tak ada, boleh kalahkan Rom ke? Itu je dia cakap. Dia ada persendaan, dia ada penghinaan, tapi kecil. Kalau kita lah. Tapi apa sahaja yang berkait dengan Nabi, sekecil mana persendaan tadi, jadi besar. Sebab Nabi itu besar. Macam kita, dan saya, tuan-tuan nak hina saya sebesar mana pun tetap kecil, sebab saya kecil. Badan kecil, orang pun kecil, dan tak famous pun. Maksudnya, tak ada apa. Jawatan pun tak ada. SPM pun tak ada saya. Zero saja. Kosong. Tuan-tuan nak hina pun tak ada masalah. Tapi Nabi itu manusia yang hebat. Sayyidul awal wal akhirin. Sekecil mana pun, walaupun dia kata bukan dia maki hamun Nabi, dia kata Muhammad boleh kalahkan ke Rom tu? Jauh sekali. 2 kali dia ulang. Jauh sekali dia kata. Benda ni kalau kita pun kena, kita ada kerja nak buat, tiba orang rendahkan, kita rasa down. Bukan satu hinaan yang macam kat Kelantan, dekat Puchong teruk sangat tu. Lucah kan. Bukan lucah, super lucah. Teruk sangat. Manakala benda nampak kecil, sendaan tadi, tapi pada Nabi, ia akan jadi besar. Jadi kita kena sama-sama lah. Lepas tu saya sentuh juga walaupun bukan tajuk kita. Sentuh, sebab saya perlu sentuh. Kan itulah jawapan saya pada Nabi, pada Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Kerana saya mungkin tak mampu nak buat benda yang lain. Maka inilah
Kita kena faham. Mana ulama sepakat kan. Tadi pun dalam Instagram pun saya jawab. Ada orang tanya kan. Saya semalam saya IG story. Siapa nak tanya, tanyalah. Ada yang tanya. Apa hukumnya orang hina Nabi? Ulama sepakat dalam kitab Ibnu Munzir kata, Khadijiyat kata, sepakat ulama. Tidak ada khilaf. Sabun Nabi al-qatlu. Makin Nabi hukumannya bunuh. Bukan kita yang bunuh. Itu mestilah pihak yang berwajib, pihak berkuasa. Kalau undang-undang Islam tak ada hukuman lain dah. Bunuh. Tapi jangan pula kita tiba-tiba pergi sana bunuh pula. Itu saya tak bertanggungjawab. Itu kerajaan. Mesti ada peruntukan, mesti ada undang-undang yang begitu. Dan itulah nak membela. Kalau tidak, sampai bila pun tak akan tak akan habis perkara tersebut. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian tadi dapat kita sama-sama menjadi umat Nabi yang terbaik. Banyakkan selawat dan banyakkan kita dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis Rasulullah, sirah-sirah Nabi, untuk kita lebih kenal Nabi, hadis Nabi dan sebagainya. Jadi Allah macam biasalah, siapa yang berminat untuk sama-sama kita belajar kelas online, saya cadang mungkin kalau tak ada masalah kita cuba buat offline lah setiap Sabtu. Tapi masih lagi dalam perbincangan lah. Tapi setakat ni online lah. Online tu macam biasa lah. Ada 11 kitab setiap minggu. Bermacam-macam tajuk subjek. Kita pun dah banyak habis kitab. Tauhid kita dah habis 3 kali. Jadi siapa yang minat boleh tengoklah dalam Facebook saya. Ataupun terus WhatsApp nombor yang saya dah bagi 03 35 33 248. 03 35 33 248. Itu untuk sama-sama kita menambah ilmu dan juga menambah kekuatan kita terhadap ilmu Islam, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.